بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dikasihi yang berbahagia Tuan Imam yang menyempurnakan salat jemaah fardu maghrib kita di Masjid Negara pada malam ini, juga Tuan Bilal, seluruh warga pengimarah dan pentadbir Masjid Negara, khususnya sidang hadirin mukminin, hadirat mukminat, sidang jemaah yang Allah muliakan dengan iman. Alhamdulillah, puji dan puja, syukur setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah kurnianya kita masih berada dalam suasana iman. Inilah nikmat sebenar kehidupan. Kita bukan siapa-siapa kalau tanpa iman, dan kita adalah orang yang sangat beruntung sekiranya masih menggenggam iman dalam kehidupan. Maka kesyukuran yang kita lafazkan ini perlu bukti. Buktinya apa? Dengan ketaatan, ya, dengan melazimi kebaikan, amal ibadah ketaatan, meninggalkan kedurhakaan dan maksiat kemungkaran. Moga-moga janji Allah berlaku dalam hidup kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Tambah apa tu? Bukan tambah duit, tuan-tuan. Bukan tambah rezeki, makanan, minuman sahaja. Tambah rezeki iman lagi. Sebab dengan iman, walaupun kita susah, kita sabar. Ya, walaupun kita payah, ya, kita masih boleh mengamalkan syariat dalam kehidupan. Tapi kalau tanpa iman, bersama dengan nikmat dan kurniaan Tuhan, lagi kita makin jauh dengan bebas melakukan banyak kemungkaran dan kedurhakaan pada Allah. La azidannakum tu, ya, aku pasti tambah, kata Allah. Kalau kamu bersyukur, artinya balasan Allah, limpahan kasihnya pada orang yang sudi, ya, membuktikan kesyukuran dengan memperagakan dirinya dengan watak-watak kehambaan pada Tuhan, antaranya hadir ke majlis ilmu ini untuk dia dapat rahmat Allah. Dan biasanya dapat tambahan ni, ya, kerana kasih Allah Subhanahu wa taala. Dia sesuai, ya, dengan pembuktian kita hadir ke majlis ilmu ini sebagai lambang syukur. Bila Rasulullah SAW pernah sebut satu benda yang mengundang kasih Allah pada hamba, apa dia? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yutqina. Sesungguhnya Allah tu suka, cinta, kasih, idza amila ahadukum, apabila beramal seorang kamu, an yutqinah, ya, bahawa dia memperelokkan, dia memperhalusi dan menyempurnakan dengan pengetahuan dan persembahan amalannya. Artinya itqan ni dalam bahasa Arab artinya dia buat suatu benda dengan faham, dengan betul, dengan perfect. Jadi kita pun untuk mempersembahkan satu amalan agar Allah sayang pada kita, kena sampai peringkat macam tu lah. Dan malam ni kita berbicara tentang solat, dan ini merupakan persembahan utama kita seorang hamba menghadap Tuhan dia. Dan semakin kita itqan, semakin kita menghalusi, mendalami, memahami, menghayati, mempersembahkan yang terbaik, makin bertambahlah kasih Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Jadi jangan pandang enteng dengan majlis ilmu.
Dia bukan saja menambah pengetahuan, tapi sebenarnya dia menambah merit kasih Allah pada kita. Sebab dengan ilmu kita menyuluh kelemahan, kekurangan, lalu kita tampal, kita perbaiki, dan di sana rupanya ada janji Allah bahawa dia akan tambah sayang, tambah kasih, tambah tenang dalam kehidupan. Itulah nikmat sebenar kehidupan. Artinya menuntut ilmu, hadir ke majlis ilmu, datang solat berjemaah ini merupakan keperluan kehidupan. Artinya sia-sia ataupun rugi orang-orang yang bergelanggang dalam kehidupan mencari bahagia di sana sini, tapi dia tak pernah singgah pun di ruang utama untuk dapat kasih dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sedang lagang ini. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Juga para penonton yang bersiaran langsung dari Masjid Negara, penonton-penonton Facebook juga kita adukan, moga-moga dengan perkongsian di talian Facebook ini dapat lagi menambah kefahaman kita tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan ibadah. Dalam ruang masa nikmat yang Allah berikan handphone ni, kalau kita tak bijak menggunakannya, ini tidak ada pun pertambahan kasih Allah dalam penggunaan handphone ni. Maka kita bimbang, semuanya yang kita lakukan adalah dosa dan kelekaan. Maka sedangkan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kesudian tuan-tuan menonton majlis-majlis ilmu ni merupakan satu petanda kebaikan dan lambang kesyukuran seorang hamba pada Tuhan. Alhamdulillah, malam ni kita berbicara lagi tentang solat berjemaah. Moga-moga sesuatu yang kita dapat sempurnakan pada malam ni. Saya ingin menyambung pengajian masih berkisar tentang syarat-syarat sah solat berjemaah yang ketujuh, iaitu takbiratul ihram makmum adalah selepas takbiratul ihram imam. Ini perkara yang perlu kita pastikan, bahawa makmum bila solat berjemaah dia perlu pastikan takbiratul ihram dia itu selepas takbiratul ihram imam, sempurna, selesai. Sebelum tu, mari kita tengok bahawa dalam solat ni ada dua bentuk takbir. Ini merupakan syarat sah solat berjemaah yang ketujuh daripada siri-siri kita yang lalu. Artinya siapa yang tak patuhi syarat ni, sembahyang jemaah dia tak sah. Dan bila mana sembahyang jemaah dia tak sah, artinya sembahyang dia tu kena ulang semula. Artinya siapa yang lepas sembahyang dia sedar, aku takbiratul ihram tadi, imam tak habis bar lagi aku dah Allahu Akbar, maka dia ulang baliklah, sebab sembahyang dia tak sah. Jadi kena ada ilmu. Ramai orang yang tak sabar bila imam Allah, dia pun Allah juga, sedangkan sepatutnya dia dengar imam Hu Akbar baru dia Allahu Akbar. Dalam solat kita ada dua sahaja bentuk takbir. Yang pertama, bila sebut takbir, lafaznya samalah, Allahu Akbar, itu je. Sebutlah takbir ke mana, takbir Allahu Akbar. Cuma dalam solat namanya dua. Yang pertama takbiratul ihram, iaitu takbir yang mengharamkan maksudnya. Yang kedua takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Allahu Akbar juga, tapi sebab berpindah, bertukar pergerakan, bergerak ke satu posisi ke posisi yang lain dalam solat. Maka yang pertama ni, takbiratul ihram ni rukun qauli, rukun sebutan. Dia kena disebut dengan betul dan tepat. Siapa sebut tak betul, tak tepat, tak sah sembahyang. Antara sebutan tak tepat, Allahu Akbar, kat mana tak tepatnya Ustaz? Okey tu, Allah tu ada mat, sekurang-kurangnya Allahu Akbar, dan dia harus dipanjangkan sampai 7 alif 14 harakat. Allahu Akbar, boleh takbiratul ihram, tak ada masalah. Yang masalah imam style Allahu Akbar, mana maknya Allahu Akbar, itu sekurang-kurangnya 2 harakat. Banyak lagi tuntutan dalam takbiratul ihram, kena dijelaskan semua hurufnya, ra-nya kena dengan tafkhim, ra tebalnya macam mana, waqafnya, itu kehalusan yang perlu kita. Huruf kaf kena dibetulkan sebutannya, sifat hurufnya.
supaya dia tidak jadi huruf yang lain. Ada di kalangan kita, ya, akbar tu jadi akhbar pun ada. Dia ingat bila Arab dia jadi pelik. Pelik memang pelik, tapi kena belajar lah. Sebab tu kena ngaji. Bab solat ni memang kena berhalusi, sebab perkara pertama yang akan dihitung bicara besok kita bangkit di akhirat, as-salat. Ya, semayang kita. Kalau takbir pun dah fail, macam mana pemula solat? Dan takbiratul ihram ni dinamakan ihram tu. Kenapa agak-agak? Sebab ya, dia berasal daripada kataan haram lah. Haram ni maksudnya tak boleh. Ihram tu artinya dia dibina daripada kalimah ahrama, yuhrimu ihraman. Ya, haram, haruma, haram. Ya, ahrama maksudnya mengharamkan, takbir yang mengharamkan, lafaz Allahu Akbar yang mengharamkan. Haramkan apa? Haramkan semua benda yang halal di luar sembahyang. Bila dah takbir tu haram semua benda. Haram apa? Cakap haram dah. Haram apa lagi? Minum haram dah. Makan haram dah. Bergerak banyak haram dah. Betul tak? Sebab tu kena difahami benda-benda yang kita bersebut selalu ni. Lagi-lagi bab solat. Kenapa nama takbiratul ihram? Yalah takbir selepas tu kamu dah tak boleh. Tak boleh dah Allahu Akbar. Bang rapat sikit bang. Tak boleh dah. Allahu Akbar, ada nasi celah gigi kemam makan, batal semayang. Tak boleh. Sama macam ihram. Ihram kan bila dah berihram, niat ihram pergi umrah buat apa? Tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh ni cabut bulu, gunting rambut dan sebagainya, potong kuku. Sama lah tu. Cuma pengharamannya khusus untuk solat ada benda yang khas lah. Dan dia rukun. Takbir ini dia merupakan, kalau dalam solat berjemaah perlu dipastikan imam dah bertakbiratul ihram baru kita boleh bertakbir. Sebab apa? Sebab dia pemula solat, pembuka solat. Logiknya begini, sesiapa yang bertakbiratul ihram sebelum selesai imam bertakbiratul ihram, artinya dia mengikuti orang yang belum masuk semayang. Kita bersemayang ni mula dengan apa? Kalau takrifan semayang di silah pun adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri, ditamatkan dengan salam. Dimulakan dengan takbiratul ihram. Jadi imam bila mana dia belum habis takbiratul ihram, dia belum mula semayang. Jadi siapa yang ikut imam sebelum Allahu Akbarnya sempurna, imam tu sempurna, artinya dia ikut orang belum semayang, sah tak? Tak sah. Dia seolah-olah bermain-main dalam solat. Sebab dia kata makmuman, saya jadi makmum. Makmum pada siapa? Tu orang depan saya, dia belum semayang lagi, kamu ikut macam mana? Maka hati-hatilah. Hati-hatilah. Tak perlu terburu-buru. Rujuklah pada Nabi bila Nabi kata fa idza kabbara fakabbiru, bila imam telah sempurna bertakbir barulah kamu segera bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, bila imam telah sempurna melakukan rukuk, maka rukuklah kamu. Sebab tu lafaznya fi'il madhi. Kabbara apabila imam sudah bertakbir. Kalau kita tengok kaedah bahasa Arab ni, bila sebut fi'il madhi adalah satu fi'il yang menunjukkan di atas perkara yang telah sempurna berlaku, hadatha wa tam. Satu perkara yang telah berlaku dan sempurna berlaku, bukan sedang berlaku ataupun hampir tamat berlaku, tak. Jadi sebab makmum ni artinya orang yang mengikut imam. Kamu nak ikut macam mana? Orang tu belum ada lagi, belum muncul lagi, belum sempurna ada lagi, kamu dah ikut. Jadi tak boleh. Hati-hati tuan-tuan. Takbir yang kedua pula takbiratul intiqal. Allahu Akbar juga. Intiqal maksudnya perpindahan. Sebab tu takbir ni pun ramai kawan-kawan kita dan kita sendiri bertakbir tak tepat. Sepatutnya takbir ni dia hanya mengisi ruang pergerakan, bukan ruang diam. Ramai di kalangan kita takbir dulu, ketika berdiri, lepas habis takbir baru rukuk. Salah tu. Di sudut maknanya pun tak tepat. Ada juga di setengah kita rukuk dulu, dah sempurna rukuk baru takbir Allahu Akbar. Itu pun salah. Saya tunjukkan geraknya dalam batas yang ada. Cuma takbiratul intiqal ini dia sunat. Bila sunat, hukumnya tak rigid sangat. Artinya kalau salah pun masih sah, cuma rugilah, sempurna pahalanya tak ada. Maka jangan biasakan yang tak betul walaupun sunat. Besok kita nangis banyak kat akhirat sebab tak dapat pahala sempurna.
Sepatutnya bila takbiratul intiqal, walaupun sunat, kita sebut Allahu Akbar. Dia kena fit dengan pergerakan. Bukan Allahu Akbar. Kan ramai juga yang buat macam tu. Ataupun yang rukuk dulu, Allahu Akbar. Malah imam pun ada buat macam tu. Kita bincang balik, takbir tu apa namanya? Takbiratul intiqal. Takbir kerana berpindah, sewaktu berpindah, sewaktu bergerak, bukan sesudah atau sebelum bergerak. Maka hati-hati, ya, sebab kita tak mendapati. Sebab tu saya kata kita perhalusi benda ini untuk dapat hak kita sebagai orang yang dah solat. Sebab tu saya kata, Nabi kata tadi, siapa yang Allah suka bila dia beramal, dia memperhalusi, memahami, mempersembahkan yang terbaik, itqan dalam ibadahnya. Sebab apa nama takbiratul intiqal? Ya, sebab dia memang ketika berpindah, bukan sesudah atau sebelum berpindah. Yang paling ramai ketika sujud. Ya, ramai di kalangan imam sujud dulu dah siap kepala kat bawah dah. Ya, dah semam dah kepala, dengar suara pun tahu suara kat dalam tekapan sejadah tu, dia kata Allahu Akbar. Dah sujud dah, faham? Baru saya pernah temu ramah seorang imam. Kenapa sujud? Ya, kenapa takbiratul ihram, takbiratul intiqal dalam rukuk, dalam sujud? Itu bukan takbiratul intiqal, itu takbir fi sujud. Ada tak dalam sembahyang ni takbir dalam sujud? Tak ada. Dalam sujud kita baca tasbih, subhan rabbi kita baca, subhan rabbil azim, subhan rabbil a'la wa bihamdih. Maka ketika sujud jangan takbir. Dan bila kita tanya, rupanya dia kata bukan apa Ustaz, saya ni yang jadi imam, kalau saya tak buat dulu baru saya takbir, nanti makmum kejar saya. Apa pun alasannya, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semahyanglah macam mana kamu tengok aku semahyang. Dan para sahabat merakamkan Rasulullah bertakbir ya, ketika bergerak, bukan sesudah bergerak. Dan kerana itulah takbir itu dinamakan takbiratul intiqal. Oleh kerana lafaz takbir begitu, jadi ketika rukuk walaupun pendek gerakannya, sebut juga dengan mat pada Allah, Allahu Akbar. Boleh saja kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar style kan? Tapi tak tepat. Batal ke solat? Tak. Yang ni tidak, sebab dia ya, takbir yang sunat. Tak buat pun masih sah. Kalau buat salah pun masih sah, cuma tak dapat kesempurnaan fadilah. Maka biasakan sebut takbiratul ihram dengan tepat, ini rukun, dan takbiratul intiqal juga 2 dan sampai 14 boleh. Dan oleh kerana dia takbiratul intiqal, maka tuan-tuan kena raikan keperluannya. Apa dia? Takbiratul intiqal, artinya takbir ketika berpindah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, jangan rujuk Imam Mekah saja, sebab sana penunjukkan adalah mazhab Ambali. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, dan kita biasa di kampung-kampung dulu pun ya, imam-imam bergerak sepanjang mana pergerakan itulah memuatkan suara takbir. Maka ketika nak rukuk pendek je Allahu Akbar, sebab pada lutut dekat dengan tangan kita ketika berdiri. Ketika nak sujud daripada i'tidal, sami Allahu liman rabbana lakal hamdi, itu nak sujud panjang sikit Allahu Akbar. Sesuailah, sebab apa? Takbiratul intiqal, takbir ketika berpindah. Jangan tak habis pindah lagi dah mati dah takbir Allahu Akbar, tapi baru nak turun, tak kena apa, nama dia tak kena. Kita panggil apa? Takbir perpindahan, takbir sewaktu berpindah. Ya, ketika bangun daripada sujud untuk duduk tahiyat, duduk ya antara dua sujud, tak perlulah panjang, sebab tempat tu dekat. Mana tak dekat sujud kepada angkat duduk, maka cukup Allahu Akbar. Jangan baca Allahu Akbar, rupanya nak daripada sujud nak duduk tahiyat awal. Maka ada makmum yang pejam mata khusyuk terbangun berdiri. Imam yang aku ingat dia duduk, dia rupanya duduk ya panjang. Ini pun hak makmum sebenarnya. Sebab tu kembalilah kepada apa yang dah diputuskan dalam mazhab kita ya, kerana dia terlalu indah dan dibasyarkan secara ilmiah. Jangan ikut-ikut saja. Ya, kita dengar kat mikrofon yang kat Mekah tu memanglah dia nak rukuk pun dia panjang Allahu Akbar, rupanya pergi rukuk aje sesuai dengan suasana yang ada pada sana, dan itu bukan rujukan mazhab kita.
Ya. Habis kalau bangun daripada sujud nak berdiri ke rakaat kedua, sepatutnya panjanglah. Duduk istirahat lagi, bangun berdiri lagi. Sesuainya Allahu Akbar. Kita hari ini di masjid-masjid utama sekalipun, sebab saya cakap terang, kita lebih mengikut tradisi, ya, amalan hanya di Masjidil Haram, bukan secara ilmiah. Sebab tu, ya, saya minta sangat agar kitab ini dibicarakan untuk kita kembali kepada pegangan mazhab kita, untuk dijamalkan. Ya, kita telah sepakat untuk merujuk kepada mazhab Syafi'i dalam pengamalan di negeri wilayah Pertuan dan negeri-negeri sebahagian besar daripada negeri-negeri di Malaysia ni, maka rujuklah kembali pada mazhab kita. Ya, untuk lebih cantik pengamalannya, lebih indah, lebih selaras, dan ada sebabnya kenapa kita begitu. Alasannya terlalu kuat. Okey, cerita itu dia. Okey, dalam solat dua-dua takbir ini, takbiratul ihram saya dah kata tadi, dia rukun solat dan dia jadi pemula solat, maka tidak sah kalau makmum, ya, menyaingi imam. Mendahului imam memang tak ada orang buat lah. Tak ada kan orang buat Allahu Akbar, imam baru takbir. Sama ada tak sihat atau gila je lah buat macam tu. Takbiratul ihram tak ada orang buat pada saya. Dan yang kata menyaingi imam pun mungkin tak perasan. Sebab tu menjadi hak makmum, imam kena melafazkan takbiratul ihram dengan menyaringkan suara. Tak elok kalau imam takbiratul ihramnya style Allahu Akbar. Susahkan orang namanya. Itu hak makmum, supaya makmum tahu, imam dah mula sembahyang ke belum? Tak adalah tanya, dah mula sembahyang dah? Dah imam takbir. Terpaksa orang beritahu pula. Kalau ada mubaligh pula, Bilal akan jadi Allahu Akbar. Tapi takbiratul ihram, imam sepatutnya memanjangkan sedikit takbirnya dan menguatkan suaranya untuk dimaklumi oleh para makmumnya. Jadi Allahu Akbar jelas. Dengan bar baru kita Allahu Akbar. Siapa yang confuse dalam takbiratul ihram, ya aku takbir tadi sama ke? Imam dah habis ke belum? Hatta kalau kita menyaingi imam sedikit sebelum kata imam pada ak, kita dah Allah kan, imam Allah ak, kita pun Allah juga pun tak boleh, sebab itu takbiratul ihram. Dan sekiranya was-was lepas imam takbir, kita takbir, lepas dalam qiyam kita, aku takbir tadi, imam dah habis takbir ke belum? Itu pun tidak cukup untuk kita meneruskan solat. Kita kena yakin bahawa takbir kita secara pasti adalah takbir yang sesudah sempurna takbiratul ihram imam. Tak apalah baru mula solat. Itu cerita takbiratul ihram. Dan kalau kita mendahului, menyaingi sedikit sekalipun, sembahyang kita tak sah. Adapun takbiratul intiqal, ini lagi kronik tuan-tuan. Terpaksa mengaku sebenarnya disiplinnya sama. Kita hanya boleh bergerak selepas sempurna imam takbir. Itu cerita asalnya. Tapi hari ini tuan-tuan percaya, tuan-tuan tengok sembahyang isyak tuan-tuan nanti. Tak payah tengok orang lain lah, tengok kita sendiri. Bila agaknya kita bergerak bila imam kata Allahu Akbar untuk rukuk? Kebanyakan kita bila imam kata Allah, kita pun Allah juga. Sepatutnya bar. Sebab Nabi kata, Anas bin Malik meriwayatkan hadis popular ini, hadis Bukhari, hadis sahih tuan-tuan. Kita tak sebut hadis-hadis yang okey. Ya, Nabi kata apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Hanya senya dijadikan imam itu di hadapan untuk diikuti dengannya. Artinya tujuannya satu je. Imam duduk depan untuk apa? Untuk kita ikut. Ikut ni apa? Ikut duduk belakang. Posisi kita ke belakang. Kalau ikut, kita cakap anak kita ikut ayah cakapnya, kita pun cakap yam. Dia masa kita cakap kita dah sebut baru tak habis yam, dia dah sebut juga. Kita kata dengar dulu ayah cakap tak habis lagi, so ikut. Bukan lomba dengan ayah. Tapi itulah solat kita. Nabi suruh kita ikut. Nabi explain lagi, ya, fa idza kabbara fakabbiru. Bila mana imam kamu dah sempurna bertakbir, saya terpaksa tambah kalimah sempurna sebab dia fi'il madhi. Ketika mana imam telah bertakbir, maka barulah kamu bertakbir. Itu takbir. Kemudian Nabi sambung lagi, wa idza raka'a farka'u. Bila imam telah sempurna rukuk, barulah kamu rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Bila imam telah sempurna sujud, barulah kamu sujud. Itu asasnya. Artinya kena dengar imam, dan imam kena jujur. Jujur apa maksud saya? Maksud saya imam ni kena ada skill yang tepat. Dia kena tepat. Allahu Akbar ngam. Jangan Allahu Akbar tapi tak gerak.
ataupun dah bergerak dulu Allah, ni tak cik. Imam pun kena khusus tau benda-benda gini. Sebab apa? Ini cerita hadis, cerita kaedah sembahyang jemaah yang tepat. Semua orang kena melakukan watak yang tepat. Kalau imam, jadilah imam yang jujur, betul, tepat, baru makmum dapat melakukan watak yang tepat. Tuan-tuan, apa implikasinya? Gerakan kita ni kalau tak mengikut hadis Nabi, dia akan kurang fadilat berjemaah. Sebab kita gagal melakukan watak makmum yang tepat. Makmum artinya orang yang mengikut. Mengikut bukan saing tau. Itu berlumba dengan imam. Kita banyak jadi berlumba. Macam mak rempit lumba tau. Satu tayar saya dengan dia je, Ustaz. Dia kita. Satu tayar tu kan ikut. Itu pesaing. Yalah, satu tayar imam kat depan, satu tayar imam kat belakang. Tayar depan kita tu sama dengan tayar belakang imam. Tak boleh. Itu bukan makmum. Itu pesaing imam. Ya. Kita bukan duduk belakang imam solat untuk menyaingi imam. Kita untuk mengikuti makmum. Mengikut imam. Apa dia? Allahu Akbar. Begitu, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Ni turun sujud panjang sikit. Ni yang ramai tak sabar. Imam Allah, dia pun Allah juga. Maka Allah lah apa? Fadilat kita kurang. Sebab ketika rukun tu haram dan batal solat. Tapi ketika takbiratul intiqal, tuan-tuan, kalau tuan-tuan menyaingi imam, bukan mengikuti imam, dia akan mencederakan, mengurangkan fadilat berjemaah. Semua datang solat berjemaah, tapi pahala kita tak sama. Sebab kita tidak menggayakan watak yang tepat sebagai seorang makmum. Maka kita perlu imam yang tepat. Kita juga perlu jadi makmum yang sabar. Jangan kejar imam. Pas sisi sujud selalu imam Allahu Akbar, barulah kita turun. Saya bukan nak sombong, tapi tuan-tuan nanti siapa semayang sebelah saya tengok saya gerak usah-usah gitu lah. Saya dah melazimi semayang, walaupun satu dunia semayang dengan kejar imam, saya akan jadi orang yang dengar imam baru saya bergerak. Tapi dah praktis sebab ngajar. Orang mengajar ni sebenarnya satu dia dapat apa? Dia dapat dia dengar dulu. Dan kalau saya tak amal, tak guna saya cakap kan. Jadi cuba dapatkan supaya kita dapat hak kita sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab rukun fi'li ni kalau kita menyaingi imam, dia tak batal solat. Satu rukun fi'li maka dia hanya jadi makruh kalau kita menyaingi imam. Makruh ni apa, tuan-tuan? Satu benda yang kalau kita buat taklah apa-apa, tapi dia lawan pada sunat. Sunat mengundang fadilat. Sunat sembahyang jemaah ni artinya sempurna gerakan imam baru kita buat. Kita tak buat, makruh. Maka kita tak dapatlah tambahan pahala tu. Kalau 10 tahun sembahyang dengan rupa begitu, dengan rupa yang begini dan begitu, si A sembahyang dengan disiplin bar imam dia bergerak, si B sembahyang imam Allah dia bergerak dah. 10 tahun lah pahala sunat dia hilang, yang Muhammad si B ni tak dapat. Kita tak nak begitu. Kita nak hak kita semua sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka berbicara tentang ini sebab tuan-tuan adalah orang yang dah sayang berjemaah. Alang-alang dah sembahyang jemaah, baik kita dapat pahala yang sempurna. Alang-alang dah jadi orang masjid kan. Sampai bila kita nak sembahyang dengan cara yang tak tepat? Rugi kita. Sebab tu yang beruntung orang mengaji lah. Dan yang mengaji yang beramal. Dan saya menganjurkan agar kita merujuk pada diri sendiri je. Tak payah tengok orang lain. Kita buat dulu dan kita rasakan nikmat ketenangannya. Suka juga kita bercerita tentang situasi-situasi makmum ini. Makmum ini makmum yang mendahului ataupun terlambat daripada imam gerakannya ini. Okey, cerita takbiratul ihram ini kita dah selesai. Jadi kita notiskan begitu. Adapun takbiratul intiqal dan gerakan dalam solat ini, seorang makmum, cerita mendahului imam dulu Solat makmum akan terbatal jika imam tertinggal daripada imam
Ini cerita tertinggal, saya nak ambil cerita yang mendahului imam. Makmum yang sengaja, ini dalam Fathul Mu'in saya petik dulu. Makmum yang sengaja mendahului imam dengan 2 rukun, walaupun kedua-duanya bukan rukun yang panjang, ya, maka perbuatan solatnya itu boleh membatalkan solat, sebab dia melampaui imam cara menyalahi imam atau mendahului imam cara melampau. Ni kita tak buat lah kan. Imam tengah baca surah, awak dah i'tidal lah. Ada orang buat? Tak ada. Orang gila je kot main-main dalam surah. Kalau buat dalam keadaan sedar dan tahu, maka batallah solat, ya. Dan Nabi SAW pernah sebut tentang orang yang suka mendahului imam ni dalam satu hadis yang agak ngeri juga. Nabi kata, ama yakhsha ahadukum aulah yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala ra'sahu ra'sa himar atau yaj'ala suratahu surata himar. Apakah salah seorang kamu tidak takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala ketika bangun daripada rukuk dan sujud, bahawa nanti Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala himar, keledai, atau rupa mukanya juga seperti muka himar. Sebenarnya jemaah tu, maka ya, memang ada orang watak dia begitu. Imam kadang tak bangun, imam kadang-kadang otai sikit kan. All timer ni kadang-kadang gerakan dia agak lambat. Dia pun Allahu Akbar. Makmum dah bangun siap dah. Hati-hati tu. Saya sekali boleh perli bang. Berani ya bang cakap. Berani apa? Mayang tadi 4 potong imam. Berani ke? Besok kepala dia bang. Ya, boleh tempah kepala himar besok. Tegur-tegur kawan-kawan yang begitu. Sebab bila mana kita solat berjemaah, niat kita apa? Untuk membentuk hati yang mentaati sesuatu. Itu tujuannya. Mentaati pemimpin, mentaati arahan, kan dengan bar, kan? Perintah arahannya daripada Nabi SAW, panduannya. Orang yang sembahyang mendahului imam ni orang yang ego, tak nak dengar arahan, yang suka menunjukkan diri lebih power daripada orang lain. Tak perlu, sikap-sikap begitu tak perlu. Sebab ni di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok watak-watak hamba di dalam rumah ni. Kalau datang kat rumah Allah masih dengan jiwa bukan hamba, rugi. Ini bukan tempatnya, ya. Begitu. Adapun seorang yang mendahului imam dengan 1 rukun, ya, maka ya, hukumnya adalah ya, makruh, dan itu tidaklah membatalkan solatnya, tapi hilanglah fadilat berjemaah. Yang tadi 2 rukun batal terus tak kira rukun panjang atau rukun pendek, maka batallah solatnya. Artinya imam belum rukuk, kita dah rukuk, kita dengar imam baca walam yakul lahu kufuwan ahad, kata imam, kita dulu Allahu Akbar. Ini pun ya, tak ada orang buat rasanya, dan kita harapkan ya, kita tak buatlah dengan benda-benda watak begini. Tak ada keperluan pun kita nak buat. Siapa buat, maka hukumnya adalah makruh, maka dia dituntut untuk ya, terus bersama imam dan jangan mendahului imam untuk kali kedua. Siapa yang mendahului imam 2 kali berturut-turut, yang tadi 2 rukun ya, imam baru baca surah, baru habis dia dah i'tidal, tu out, batal. Yang ni imam ya, habis baca surah dia rukuk, imam rukuk dia i'tidal, pun batal juga. 2 gerakan berturut-turut. Kalau 1 rukun saja makruh dan luput fadilat berjemaah, apatah lagi 3, 4, kita tak buat. Yang jadi makruh juga adalah orang yang ya, menyertai imam. Ini yang paling ramai yang saya sebutkan tadi, iaitu orang yang imam gerak tak habis, kita pun sama juga bergerak. Ya, imam kata Allahu Akbar, dia pun Allah, atau begitu sekalipun. Ya, jadi bersabarlah. Bila mana kita jadi makmum, kita kena pastikan imam dah gerak sempurna, ya, barulah kita bergerak. Cuma kena pasti. Satu lagi tuntutan yang kita kata, ya, bila hadis tu menyebut idza kabbara fakabbiru, fa kat situ,
ya, maka hendaklah kamu bertakbir, kata Nabi. Apabila imam telah sempurna bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir. Fa kat situ dipanggil litaqib. Litaqib ni maksudnya adalah satu benda yang menyusuli, ya, on the spot. Tak betul juga kalau imam dah takbir Allahu Akbar, kita relax 2-3 second baru kita kata Allah. Tak kena. Dia ada tuan-tuan, potong imam tak boleh, serta imam tak boleh, tapi lambat pun tak boleh. Sebab tu saya kata banyak kali, ya, bahawa sembahyang ni sebiji macam orang berkawat. Askar poli berkawat tu macam mana arahan komander dia tu jerit ke kanan, dah boleh pusing dah? Belum. Imam Allah dah boleh gerak? Tak boleh. Pusing, boleh lambat? Lambat pun tak boleh, kena pusing terus. Bila nak pusing? Sing tu lah. Habis sing tu bar baru gerak. Itulah panduannya. Pelik. Hatta askar polis pun bila kawat okey, tapi bila solat jemaah, ya, bukan salah dia lah, ya, sebab tak ngaji je. Kalau dapat ilmunya dia boleh buat lebih dahsyat daripada kita, kan? Jadi sampaikanlah maklumat cara solat yang tepat supaya kita dapat hak kita, ya, yang dah bersolat berjemaah. Maka kita, ya, kena pastikanlah gerakan solat kita. Begitulah dia 7 syarat, ya, sempurna solat berjemaah, ya, syarat sah solat berjemaah, ya, yang telah pun kita sempurnakan. Dan malam ini kita bicara yang terakhir. Pastikan, ya, takbiratul ihram kita, ya, selesai Pak Imam melafazkan kalimah barnya. Kita ulang seminta lalu, ya, apa dia syarat-syarat sah solat berjemaah ini. Yang pertamanya, jangan ni agak panjang, ya, berapa bulan dah kita lalu. Yang pertama, kedudukan makmum mestilah di belakang imam. Kita dah syarah panjang lebar. Dan kalau sebaris, dan rujukannya tumit, bukan ujung jari, kalau sebaris dengan imam hukumnya makruh, masih sah. Imam dengan kita satu sah, cuma tak dapat fadilat berjemaah. Jadi jangan buatlah satu tapak di belakang kalau sembahyang berdua ni. Yang kedua, makmum mengetahui perpindahan, ya, pergerakan imam dalam solat. Ni pun kita dah bahas panjang lebar, nak menolak, ya, ramai ustaz sebut kata kalau tak nampak imam, maka batal lah solat, tak boleh sembahyang jemaah. Perempuan duduk belakang partition, belakang tabir, tak buka sikit, batal solat. Betul ke? Syaratnya bukan nampak imam, syaratnya adalah mengetahui gerak imam. Tahu ni dengan 2 panca indera yang Allah bagi, melihat atau dengar, lihat atau dengar. Kalaulah kita mensyaratkan nampak imam baru sah sembahyang, orang buta tak boleh sembahyang jemaah kita. Tu je jawapan mudah dia. Kalau ada orang mengatakan siapa tak nampak imam di hadapan, ya, wanita-wanita di belakang tabir yang tak buka sikit lalu tak sah sembahyang jemaahnya, sebab dah jadi viral benda ni, kita cerita hukum lah, kita rujuk kitab, ya, maka orang buta tak boleh sembahyang jemaah. Orang buta sembahyang jemaah tak? Ke ada orang buta datang, bang, abang tak balik sembahyang jemaah, tak guna bang, tak sah. Sebab apa? Abang buta tak nampak. Mau dia balun kita balik kata, kalau macam mana bodoh sampai takut sangat. Aku buta pun tak bodoh macam kau, ya, kau ni, ya, nampak celik tapi hati buta. Mau kita masak pula kat situ. Jadi dengan 2 cara, kalau dua-dua panca indera ni terhenti maklumat sampai pada kita, nampak pun dah tak nampak, dengar pun dah tak dengar, barulah tak boleh berjemaah. Contohnya orang di baris di ruang bawah, ya, ketika solat Jumaat, ya, dia duduk sah depan, tak nampak orang depan, orang kiri kanan, maka ketika imam terputus mikrofonnya rosak, kan, dan dia tak nampak gerakan orang lain, maka kita tu tak bolehlah solat Jumaat. Sebab tak tahu imam tengah buat apa, akan nak rukuk, ya, 15 minit tunggu imam. Maka dia ada pilihan yang kita dah bicara, kena mufaraqah, ya, berpisah dari imam dan sempurnakan sembahyang cara bersendirian. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, makmum dan imam berhimpun di satu tempat. Ini pembahasannya panjang, ya, kita rumuskan bahawa kalau terpisah jarak pun jangan melebihi 300 hasta jarak di antara imam dengan makmumnya, ya, makmum yang terakhir dengan makmum yang di lokasi baru, di sepadan baru, jangan lebih 300 hasta. 300 hasta anggaran hari ini 100 meter lah. Soal kalau dia tak merapat ke depan, ada ruang kosong, itu solatnya, fadilat solat berjemaahnya hilang, tapi dia masih sah.
Katalah kita sembahyang beramai-ramai kat sini, ada pak cik seorang sembahyang kat tiang tu, kat belakang tu seorang-seorang. Sebab apa? Dia jaga cucu dia. Sembahyang dia sah. Sebab apa? Jarak dia belum melebihi 300 hasta. Cuma fadilat sempurna merapat ke depan, memenuhi saf tak berlaku pada dia, maka fadilat dia kurang. Sah tetap sah. Sebab tu syarat sah ni berbeza dengan syarat mendapat fadilat. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarat yang telah pun kita bicarakan adalah makmum kena berniat ikut imam. Ya, sebab dia tak boleh ikut sembahyang ni, kena free kalau dia tak ikut imam. Jadi kalau sembahyang sendirian kita tak boleh ikut sesuatu. Kalau nak ikut kena niat. Itu kita ringkaskan. Yang kelima, peraturan solat imam dan makmum adalah sama. Artinya sembahyang imam ada rukuk, ada sujud, barulah boleh jemaah, boleh jadi sah sembahyang jemaah. Antara contoh sembahyang yang tak sah, imam sembahyang jenazah, awak ikut sembahyang maghrib, imam tak sah. Sebab apa tak sah? Ialah imam sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Lepas Fatihah, imam kata takbir, Allahu Akbar, dia duduk qiyam lagi, kita Allahu Akbar, kita rukuk, tengok imam tak? Imam bukan tak turun. Itu pun subhanallah, 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 subhanallah benda, kata imam dalam hati lah. Bodoh tu dia ni, subhanallah, aku sembahyang jenazah, kau ikut apa? Memang tak boleh sembahyang. Sembahyang gerhana, sebab sembahyang gerhana ni 2 kali rukuk. Jadi 3 ni. Jadi sembahyang qasar dan jamak, ya, sama ada orang depan qasar, kita tamam atau kita tamam, boleh saja. Cuma ada pengurusan dia dan apa yang lebih baik lah. Tapi untuk kata tak sah, tak boleh. Sebab syarat sah solat berjemaah ni, disiplin ataupun gerakan solat tu mestilah gerakan yang sempurna, ada rukuk dan sujud dan tahiyat. Wallahu a'lam. Itu je masa yang kita ada. Ya, dan yang keenamnya, sepakat perbuatan imam dan makmum dalam sunat tertentu. Sebab tu ada gerakan imam yang hari itu kita dah bicarakan, kita kena patuhi. Kalau imam buat, kita kena buat. Imam tak buat, kita tak buat. Contohnya, imam baca ayat sajadah, imam sujud, kita tak nak sujud, tak boleh kan? Tu malah aku sujud bukan kira. Sujud ini dia bangun, dia baca surah balik. Aku tahu dah. So engkau tahu tapi engkau tak tahu hukum. Siapa tak ikut imam sujud sajadah sedangkan imam sujud, maka itu dipanggil menyalahi imam secara melampau, batal solatnya. Ya. Dan yang terakhirnya malam ni, takbiratul makmum kena pastikan selepas sempurna takbiratul ihram imam. InsyaAllah. Moga ada ruang lain untuk kita bicarakan bab-bab yang lain pada pertemuan bulan hadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Terima kasih atas tumpuan semua. Moga-moga Allah rahmati kita dengan pertambahan ilmu pengurusan solat kita pada malam ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lupa lucing ni berapa minit tak?